Kejap, okay. Betul-betul aku setuju Izrul. Sebenarnya yang aku nak bagi tahulah, mungkin sebenarnya macam kau cakap golongan yang tengah-tengah ni macam betul juga apa dia cakap tu. Aku nak beritahu korang okey. Diorang boleh cakap macam tu first kali, clear and cut. Influencer tu dia family kaya. Dia buat bisnes sendiri. Yes. Korang yang plan. orang di tengah-tengahnya berfikir macam tu, adakah korang berada dalam golongan keluarga yang ada duit, yang boleh, yang senang? Tak, kita sendiri yang menjadi tulang belakang. Kita sendiri kena belajar, kena I mean like kita lah yang akan mencari rezeki untuk menampung keluarga. Aku podcast ini dibawakan khas pada anda oleh Zat. Maaf ya. Jus Botanica yang diperbuat daripada durian Belanda. Kepada mereka yang tak tahu apakah itu jus Zat, ini adalah minuman jus Botanica yang ada banyak manfaat, terutamanya kepada mereka yang mempunyai masalah gout. Korang boleh jadikan ini sebagai alternatif untuk mengurangkan keradangan. Di samping itu, sambung Izrul, kalau kau power sambung lah. Di samping itu, cara nak dapatkannya mudah saja. Anda boleh layari apa-apa yang ada di description kat bawah. Sebab Hakim tak ada. Yang pasti korang boleh beli Zat Malaysia ni dekat Shopee dan juga TikTok. Tapi kalau korang nak dapatkan pengurangan, boleh pakai promo code Bros and Mike, pengurangan sebanyak RM2. Tetapi beli di website sahaja. Okay, welcome to the show, Bros and Nanti dia kata sayang, geli pula kau nak panggil. Siapa awak dia? Welcome to the show, Bros and Mike. Hari ni kita berdua bersama si dia. Hakim tak dapat datang sebab dia sedang dia ada job field work dekat Kalimantan. Aceh, dekat Aceh. So pada Hakim, seronoknya, bestnya kalau ada pengalaman hantu di sana, roja-roja kami. Sebab Aceh yang aku tahu dia dah tempat Islamik gila kan. Tapi Islamik macam pun mesti ada makhluk halus kat situ. Of course. So aku harapkan Hakim jumpa dan dia bawa. Aku harapkan Hakim balik berserban lah. Kenapa? Sana kan Islamik gila kan. Sejak kejadian tsunami Aceh tu, kan dulu sana jadi tempat komuniti Muslim tu kuat lah. Kuat gila. Dulu kan sana tempat maksiat banyak. Tapi betul, dulu dia memang tempat yang sangat maksiat. Orang macam orang having fun, macam kat Bali lah macam tu lah. Kat Bali, tapi dia macam pusat pelacuran. Kat sana benda tu tinggi. So bila dah jadi, asal mic aku ni, bila dia dah jadi, kau ketatkanlah sikit tu. Aku dah ketat dah. Okay, bila dia dah ada bencana begitu, orang kat sana lebih ada kesedaran. Dulu masa tengah tsunami tu kan, tengah konsert apa semua kan. So bila dah jadi tempat macam tu, sekarang kau pakai seluar pendek pun tak boleh bro kat Aceh. Macam tu lah manusia kan, bila kena hentam dulu, kena baru bagi hujan dulu, barulah dia orang terduduk. Betul. Sama juga dengan skuad Malaysia kita. Setelah dihentam oleh netizen, cakap apa ni, tak ada pembaruan, apa ni, dan diorang berjaya buktikan yang kita, bukanlah kita salah, maksudnya dia berjaya buktikan. Tahniah kepada Malaysia sebab pertama sekali berjaya masuk ke Piala Asia selepas 17 tahun. Betul. Mereka tak masuk, dan kali diorang masuk, namun walaupun tidak berjaya, at least mengikut daripada kata Pala tahu Izrul, tak betul tidak, FIM punya indikator. Dia kata at least ada 1 point daripada sistem grup tu, dan kita manage untuk dapat 1 point walaupun kita tempat keempat. Yang paling best sekali, kita berjaya mengikat Korea Selatan. Apa yang menarik? 3-sama. Apa yang menarik pasal kelayakan ni kan? Masa tahun sebelum-sebelum ni, masa tahun 2007, kita layak tu sebagai tuan rumah. Maksudnya bukannya layak secara merit. 17 tahun yang lepas. 2007. 2007. Ya, yalah. 16 tahun, 17 tahun 16 lepas. tahun, 17 tahun lah. Tahun 2007, kita host bersama dengan Indonesia. Kita dan Indonesia host untuk Asian Football Club. So kita dengan dia layak secara automatik sebagai tuan rumah. Faham. Tapi disebabkan ni adalah sejak last mungkin 1980, 19 something, kita betul. layak secara merit dengan goal, dengan points. Sebab tu ianya adalah satu perubahan yang besar. So Kim Panggon pun menaikkan ranking kita kepada 130 masa tu. So kita naik banyak kan, kita punya perubahan. Cumanya bila kita dah masuk ke Piala Asia ni,
aku boleh complain sikit je. Kita punya persediaan macam sedikit kurang. Aku Kita rasa boleh persediaan complain mungkin okey. banyak-banyak. Pressure tu kot. Pressure dekat higher level, Asian level, di mana kau jumpa dengan Bahrain, top 100 kan. Kau jumpa dengan ada negara macam South Korea. Lepas tu apa yang aku Bahrain, lupa dah. Jordan, Jordan. kan. Satu lagi apa? Betul lah, itu je lah. Okay. So pressure dia tersangatlah berbeza dengan pressure sebelum-sebelum ni betul. kan. So cumanya after 3 match kita dapat cope dengan pressure tu. Dan yang paling penting kita dapat keluarkan line up yang sebenar yang diinginkan oleh peminat. Sebab Pada last match. Sebab kita tengah, aku macam banyak persoalan yang aku main kat otak aku. Kenapa Brandon Gunn tak main first and second match? Kenapa Safawi dah tak main sampai dia hanya main first match je? Apa jadi dengan match-match seterusnya? Betul. Lepas tu kenapa Darren Lock tak dapat main sehingga last match? Kenapa Kenapa Daniel Ting keluar last? Darren Lock dengan ni lah Brandon Gunn tu dua kombinasi yang power lah. Daniel Ting kenapa dia keluar last sekali? Maksudnya adakah strategi sebelum ni adalah strategi yang dah lama Kim Panggon macam nak test, ataupun itu adalah orang kata eksperimen, which is aku rasa macam tak apa. Sebenarnya kejuaraan kali ni kita dapat baca banyak gila controversial things, issue lah. Tapi the issue itu bagi aku personally yalah yang terlibat tu kita biarkanlah mereka terlibat, tetapi bagi kita sebagai penonton kita expect for the best. Dan aku rasa okey lah, akan ada pendapat kata 1 point je bro 1 point. Kau dah spend berjuta-juta untuk industri bola sepak Malaysia, tapi 1 point saja. For me peningkatan lah, sebagai orang yang aku tak lain bola sangat, tapi aku sebagai fans Malaysia, aku okay, I'm happy for that thing. Maksudnya sedikit improvement is also improvement. Betul. And yang aku baca lagi lah, ada isu, aku rasa kau pun tahulah yang dia orang cakap South Korea main dengan kita, dia memang nak target seri pun sebab dia tak nak berjumpa dengan atau kalah sebab dia tak nak berjumpa dengan Jepun. Tapi itu hal mereka, tidak, bagi aku tak terpalit pada kita pun, sebab kita bukannya 3 sama tu, bukannya kita main bodoh-bodoh dan dia bagi own goal ke apa. It's really we did the best. Mickey punya goal pun power juga. Dan kalau nak deny balik, kenapa kalau betul lah mereka sengaja untuk kalah, kenapa macam Sun kan, kenapa dia fight VAR untuk penalti? Betul. Dan kenapa free kick yang player Korea buat tu, dia tersangat, kau nampak tak macam dia disusun? Betul. Kan dia letak 2 player Korea kat bawah tu macam untuk block mata tak boleh Shihan juga, kan. Lepas tu dia macam ke kiri sikit. Dia macam kira setiap inci dengan setiap meter. Ke kiri sikit. So aku macam curious ke apa yang player Korea tu duduk tengah pegang lutut kawan dia macam tu lah. Dia tengah nak main psikologi. Rupanya Shihan nampak bola waktu keluar daripada kepala benteng. Shihan tak tahu bola projector tu ke mana. Dia macam tengah ready je. Tiba nampak bola tu dah curve. So macam reaction dia akan jadi lambat gila. Kalau nampak di antara kaki player, so dia boleh agak, dia boleh nampak sepakan tu macam mana. So mereka sangat menyusun untuk gol kedua tu. Dan gol penalti. So kenapa point di mana yang diorang kata diorang sengaja untuk kalah tu, aku rasa tak patut wujud lah. Cumanya coach punya reaksi tu yang buatkan orang macam waktu Korea score, coach tu muka stres. Malaysia score, coach tu tapi muka bagi aku itu happy. digizimnya ni lah. And then gol Mickey pun bagi aku bukannya bukannya fan Malaysia je terkejut, fans Korea pun terkejut. Sampai Sun pun tanya, masa ada satu klip tu dia tanya macam macam mana you buat? Tak adalah, ada macam rekaan lah. Dia menyembang lah. Just I'm doing your CB punya, center back punya, and then in lah, tak in lah. Dia kata acah-acah ni lah. Tapi apa pun tanya kepada Malaysia, itu sedikit sebanyak yang aku rasa walau dia kemenangan kecil di hati kita, layak Piala Asia seri secara merit dan seri dengan Korea. Ranking 25 dunia. 23, 24, 25, 26 dunia South Korea. Kau tahu kan aku tahan kita orang pergi kat airport. Badan muka kau. Aku rasa kenapa fans patut marah sebab waktu first match patut dengan marah dekat siapa? Malaysia. Okay. First match dengan second match, player yang main untuk squad Malaysia adalah player yang tak bermain untuk kelayakan. Maksudnya kita tengah cakap pasal Nakso Insa tu kan. Dia main last 2018. Dia main last 2018. Dia laju. Dia laju. Dia macam dia pakcik bro. Dia macam laju. Paramedik. Dia laju macam paramedik. Dia sesuai je paramedik. Atau budak Milo boy. Kau bayangkan last dia main adalah 2018 Second match dia adalah AFC bro. AFC. Dia macam out of sudden tiba-tiba. Kenapa ada? Kenapa datangnya Romel Morales di waktu Darren Lock adalah orang yang tersangat betul-betul lama dan ada chemistry di dalam Malaysia.
Tapi Aku dia rasa skor kan, dia skor 1 kan. I mean skor 1 tu tak memadamkan kesalahan 2 match sebelum ni. Dan aku rasa personally aku tak rasa kita patut panggil dia lagi lah. Mungkin dia perlukan masa lagi untuk biasakan dengan ni. Aku tak adalah nak backup dia, tapi bila kau cakap tak memadamkan kesilapan yang lepas, tapi gol dia tu penting untuk mengikat, untuk jadi nafikan 1 point. Tapi kalau tak ada point lah kita. Aku nak cakap macam gol tu penting, dan okay lah, he is part of the achievement. Betul. Let's we clear. Sebab okay lah. macam aku ni nak kata peminat bola Malaysia tak sangat. Aku tak tengok Liga Malaysia. Tengok sikit. No gila tak tengok Liga Malaysia. Semua match Harimau Malaya aku tengok pasal bola. Tak, semua match Harimau Malaya. Apa capability kau? Itulah dia, sebab aku sentiasa menilai under 23 dengan squad seniors. Aku sentiasa tengok semua Harimau Malaya. Ni under 23 ke? No, this is senior. Under 23 kita konsisten bro. AFC layak. Harimau muda. Harimau muda kita. Luqman Hakim Harimau muda kita. Dia memang main squad junior kita. Dan kita pun ada AFC kan under 23 nanti. Dan kita selalu layak. So senior ni, kita tengah cakap pasal senior ni. Kenapa senior masukkan player yang tak apa orang cakap, tak terdedah dengan ni pun. Terdedah dengan cuaca. Kau bayangkan masa Kim Panggon panggil untuk call up AFC punya kelayakan, player-player yang dia masuk sekarang adalah player yang reject benda tu. Dia kata AFF Suzuki ni bukannya dalam kalender FIFA. Faham. Kenapa nak main, buat apa nak main, macam tu lah. Lepas tu player yang macam Brandon Gunn, Darren Law, itulah yang muncul bro. Lepas tu kau tak bagi dia main dekat AFC. So kita yang sebagai peminat bola sepak Malaysia ni macam, kenapa dia ni berlaku? Kenapa kita nak penjelasan. Tapi tak apalah, kita biarkan penjelasan tu tertanam. Dah habis lah. Kira dah habis dah, dan okey lah. Tahniah Palestin dengan Indonesia lah, layak pada first time. Semua orang peka dengan isu semasa tentang bola sepak negara kita. So tapi ada benda yang lagi membimbangkan selain daripada tapi itu tak membimbangkan lah, pencapaian achievement. Dah habis dah. Sekarang ni kita sebenarnya aku tak tahu lah, dekat social media and then dekat media pun kita nak cakap pasal perangai generasi muda kita ni. Dan benda ni kita rasa kita dah cakap lama dah. Banyak kali dah kita cakap. Kita dah video orang macam tak dengar-dengar kat. Tapi kali ni macam teruk gila. Okay, kita start. Aku rasa dia macam tu. Dia ada macam berkait-kait lah dia punya insiden tu. First kali bila ada ataupun ada kita tahu ada influencer, banyak gila lah influencer encourage tak payah sekolah. Kau bayangkan, dia kata tak payah sekolah lah. Apa yang kita belajar dekat sekolah tu sebenarnya tak membawa apa-apa pengertian pun dalam kehidupan. Jadi benda tu sebenarnya okay lah, itu that one was really personal opinion, tidak ada isu pun. Tapi bila kita melihat konsep tu, sebab selepas je statement tu keluar ataupun video tu viral, tiba-tiba banyak gila news pasal budak-budak sekolah tinggalkan ruangan kosong dekat exam, lepas tu dia snap letak kat TikTok. Bangga tu. Aku yang paling tai sekalinya, sebab subjek tu subjek bahasa Melayu. Bro, aku bahasa Melayu dari sekolah sampailah ke SPM. Memang bro, itu bahasa kita. Pemahaman, penulisan, penjuruan bilangan, benda-benda yang basic gila, yang macam kau bercakap sehari-harian. Tapi macam mana, kenapa boleh dapat kosong? And also ada lagi, banyak lagi. Yang paling aku fuck up sekali, okay, dia letak, biasa kan kalau dekat TikTok kan macam dia ada 2 slide kan, satu gambar first, gambar second. Gambar first, gambar dia tengah posing dengan katiknya, dengan seluar besarnya, dengan kasut tai kan. Aku rasa budak baru form 1 lah, darjah 6. Lepas tu dia swipe kenapa aku suka pergi sekolah. Macam tu. Lepas tu dia swipe second, dia cakap dia sertakan, attachkan dengan headline Astro Awani, bagi tahu yang anak murid dirogol oleh cikgu perempuan, guru perempuan. Kau nampak tak sexual act, tak tahu cakap apa. Sexual, tak, dia macam sexuality things lah. Maksudnya macam benda tu dah jadi benda biasa dalam pemikiran orang. Faham. Dan kenapa boleh macam ni? Tak, point pertama kau dulu. Laju now Point pertama kau dulu. Nak balik cepat yang kan? kau cakap yang kau cakap pasal influencer cakap benda tu, dan kau rasa itu adalah personal opinion kan. So bagi aku, kalau personal menggambarkan opinion, otak dia memang teruk kan. Keep it personal lah. Sebab bila kau cakap kita tengah cakap pasal influencer ataupun public person lah kan, yang memang betul-betul cakap, record and post. Dia masuk dalam podcast. Dia masuk dalam podcast kan. Dan kau basically kau macam influence people lah. So orang yang kalau orang tu 50-50, belajar ke tak belajar, dia akan cenderung tak belajar kalau dengar orang cakap macam tu kan.
Lepas tu orang yang dah tak belajar ni bila dengar, dia lebih yakin dengan betul keputusan aku tak belajar. Jadi influencer is the best Lepas tu orang yang dah keteguhan belajar tu mungkin dah sedikit goyang. Bila dia cakap macam tu sebab dia nampak lah orang tak belajar ni lebih berjaya. Sebab itu yang dia nampak, tapi dia tak nampak di sebalik benda tu. Macam kau tengok kejayaan dia, kau tak tengok kejayaan Khairul Amin pula. Macam mana dia belajar sampai degree, sampai dia jadi kerja orang lain. Kenapa orang ambil orang yang berjaya? Aku tak tahulah itu consider berjaya ke tak. Tapi orang yang beruang sedikit dengan orang yang beruang banyak, kenapa kau tak ambil orang yang lebih beruang banyak untuk jadikan contoh? Sebab dia beruang. Kejap, okay. Betul-betul aku setuju Izrul. Sebenarnya yang aku nak bagi tahulah, mungkin sebenarnya macam kau cakap, golongan yang tengah-tengah ni macam betul juga apa dia cakap tu. Aku nak beritahu korang okay, diorang boleh cakap macam tu. First kali, clear and cut, influencer tu dia family kaya. Dia boleh buat bisnes sendiri. Yes. Korang yang plan. Orang di tengah-tengahnya berfikir macam tu, adakah korang berada dalam golongan keluarga yang ada duit, yang boleh, yang senang? Tak, kita sendiri yang menjadi tulang belakang. Kita sendiri kena belajar, kena kita lah yang akan mencari rezeki untuk menampung keluarga. Bill Gates, kau tengah cakap pasal Bill Gates, kau cakap pasal siapa buat Microsoft? Bill Gates lah. Siapa buat Facebook, Facebook, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Tu semua keluarga kaya, bro. Itu semua kau buat satu bisnes gagal. Okay, tak apa, gagal, it's okay. Pam duit baru, bisnes baru. Pam duit baru, bisnes baru. Lepas tu kata aku tak belajar sampai tinggi pun boleh. Dia kaya. Lepas tu contoh, influencer yang bercakap macam tu, dia ada bisnes sendiri. Betul. Okay, bayangkan dia kata SPM tu tak penting. Okay, cuba kalau dia buat satu syarikat simple, dia perlukan accountant. Adakah dia akan ambil accountant yang tak ambil SPM? Mesti dia akan ambil accountant yang masuk universiti. Minimum SPM ataupun masuk universiti. So, orang-orang yang accountant mana ada? Cuba kau tanyalah orang-orang yang buat bisnes. Semua accountants dia basic minimum SPM tu paling wajib. Dan dia kena at least ada diploma ataupun degree in accountants. Yang kelakarnya, dia kata, ni yang aku rasa paling BS ni. BS tu apa? Bullshit. Dia kata, last kali bro, yang aku perasan ilmu Allah tu yang penting. Apa maksud dia ilmu Allah? Bukan sekolah ada pendidikan agama, pendidikan Islam. PI. Bukan ada PI. Daripada darjah 1 sampai ke darjah 6 pendidikan Islam. Dia tak ambil UPKK. Dia kata, aku tak ambil UPKK bro. Aku tak sekolah tapi kau nampak buat agama juga. Aku tak sekolah agama sebab kurang kemampuan lah dengan kena jaga family kan. Faham. So aku belajar sendiri lah kebanyakannya. Form 1 sampai Form 5 kita ada pendidikan agama. Matrikulasi pun ada agama. Universiti pun ada agama. Kan itu maksud aku. Kalau dia kata ilmu Allah yang penting, kan kat sekolah ada kat benda tu. Apa yang dia belajar? Ilmu-ilmu yang walaupun sekecil alam tu semua milik Allah. Betul. Tak kisah ilmu tu baik ataupun jahat. Cuma nak beritahu kat sini, ilmu Allah tu dia meletakkan otak dia sekadar pada agama saja. Pada dia wajib haram, macam fardu ain apa boleh semua. Boleh solat. Itu ilmu Allah. Itulah masalahnya. Bukanlah kita nak cakap otak dia tu yang sebenarnya yang kita risaukan. Sebab itu baru dia yang diberikan platform. Bagaimana pula dengan 10 juta ataupun kita berapa rakyat Malaysia 25 30 juta orang lain yang tak diberikan platform. Kita bayangkan orang kata pemikiran yang macam tu memang bersepah gila kat Malaysia. Macam mana kita punya generasi kita ni nak maju? Sebab tu memang tak maju. Banyak orang cakap tak semua orang boleh buat podcast. I mean, even kau famous, macam kita tak famous, okay? Kau kutuk podcast tu ke kau nak cakap? Tak semua orang famous ada otak dan boleh bercakap. Aku rasa mungkin dia nak cakap lain. Mungkin nak cakap sistem sekolah yang tak bagus. Mungkin yalah. Tapi dia tak tahu cara nak cakap. Macam kau ada PR kan, dia mungkin tak ada nak deliver kan. So bila dia cakap salah maksud, orang dengar, lain orang lain translate-nya. So bila dia cakap obviously macam cenderung ke maksud yang salah, semua orang akan translate salah. Dia boleh defend diri dia, tak maksud aku macam ni, maksud aku macam ni. But still video yang defend tu mungkin akan lebih rendah view-nya. Aku tengok video tu sampai akhir. Dan aku rasa the lack of dia yang mengeluarkan statement tu, dia punya delivering words dia tu, dia daripada awal aku tengok dia struggling nak bagi nampak ayat tu cantik, tapi dia tak boleh. Dia memang faham. Dia memang kebendulan kepala tu dia keluar sekali melalui perkataan. Faham. So terlihatlah diri sebenar. Kalau macam kita boleh lah, kita consider pandai cakap pandai cakap pandai podcast. Tapi satu je kita tak ada. Apa? Rupa paras. Kau ada. Dia ada. Tapi dia tak nak masuk. Tu masalahnya. Tapi itulah nak kata semua, kalau kau rasa kau famous dan kau rasa kau macam ada duit untuk buat podcast, tapi kau fikir dulu, adakah kau rasa kau boleh, kata-kata kau boleh mempengaruhi orang ke tak? Kalau ya, study dulu sebelum cakap. Tapi aku ada argument aku sendiri. Kita tolak tepi kebodohan pasal sekolah tu. Sekatilah aku ada platform.
Betul. Aku ada podcast, aku ada equipment, aku ada barang, aku ada orang yang setiap hari menunggu next video aku. Kalau kau cakap macam tu, aku ni aku kena study dulu. Kalau aku rasa this is myself, biar je lah. Aku buat je lah. Apa isu dia? Isu dia, bila mana kau pentingkan diri sendiri dan kau tak teringat pasal generasi yang akan datang. Kalau macam kau kata, dengan kata-kata kau tu mungkin akan mengubah 1,000 orang. Kalau 1,000 orang tu menjadi teruk dan dia sebenarnya pemakin kita. Kita risau pasal, aku rasa orang-orang macam kita tak kata pengaruh pun sebab dia cakap pasal sekolah ni tak penting. Kita dah habis sekolah, bro, kisah pula kan. Kita tengah cakap pasal generasi yang baru nak membesar ni. Bila dia berjaya pengaruh contoh 1,000 orang, 1,000 orang tu berjaya pengaruh seorang je lagi. Dah darab 2. Lepas tu dia darab 2 dan dia menjadi satu barah, kata dia macam kanser yang merebak-rebak. Lepas tu disebabkan dia, contoh engkau ada 2 million. Satu kata-kata kau pengaruh orang bawahan. Lepas tu dia terus menjadikan satu generasi rosak. Biarlah, asal aku dapat duit sponsor di itulah, YouTube kalau lah. kau fikir pasal diri sendiri, I mean, biarlah siapa kan? yang nak fikir pasal aku. Orang yang tak fikir pasal aku. Tak, okay, macam ni. Kau faham maksud aku? Aku faham, okay. Dia macam ni, kau bayangkanlah, apa yang aku dah lupa apa. Okay, tak apa. Apa niat asal kau buat podcast sebenarnya? Aku rasa setiap kali orang buat podcast, niat kita dulu lah, sebelum podcast tu tengah spark kan. Kita ada pemikiran yang kita rasa kita patut share dengan orang. Kita ada satu sudut yang macam, okay, I think I have to share this with people. So people will see, dia ni macam ni rupanya, not nice lah. Not nice lah, not bad lah. Not bad. Aku nak macam tu, aku nak deliver benda tu. So itu one of the reason lah. And also, kita semua ada hak untuk bagi opinion. Tapi yang menjadi kerisauan dia, macam kau cakap tadi, ada platform, ada followers, boleh buat podcast, tapi dia deliver benda yang tak apa-apa, dan tak apa-apa tu di-consume oleh orang yang tak apa-apa. Betul. Orang tak apa-apa, consume benda tak apa-apa, diikutlah. Jahanam. Betul. So benda tu yang kita risaukan lah. Macam kita cakap pasal benda ilmu, tapi kita asalnya kita buat sikit. Kita buat sebab kita nak educate person. Sebab tu kita tak buat konten yang merepek-repek. Kau cakap, kita boleh lah cakap pasal benda-benda yang bodoh dan mencarut buat orang kena, boleh. Orang bash kita, boleh. Cuma kita tak nak. Tak perlu. Sebab bukan keperluan. So biarlah followers yang sikit dengar ni, dia educate. Lepas tu kalau kita buat pun tak viral sebab kita dah follower. Kita dah pernah kena target. Kau aku pernah tersalah cakap. Dan aku dah pernah kena. Aku dah pernah viral. So aku dapat tahu yang kau bayangkan, aku tak reti bercakap Cuma aku ada benda aku nak sampaikan. Cuma aku cakap dalam bahasa yang aku rasa macam, aku siap kata pemikiran aku ni tak bagus, aku tak bijak. Cuba terangkan. Cuma kau lebih kurang macam yang podcast lah. Kau tak tahu nak deliver. Maksud kita tak cukup bagus lagi. Okay, macam ni. Aku just nak defend diri aku. Aku cakap marah. Aku cakap aku bodoh. Aku cakap aku bodoh tau. Tolong jelaskan. Cuma orang takkan ambil yang tu. Orang akan cut mana yang dia nak je. Orang tu tim kita juga. Tapi and the issues goes on bila ada orang stage. Dan dia hanya ambil orang snitch benda tu, dia ambil part yang betul-betul keras untuk tu. dia tackle. Padahal belakang tu cuba jelaskan. Okay, aku faham. Bila kau tengok the full podcast, kau kata dia tak merecover pun pasal benda tu. The full podcast kita sebaliknya. Dan sekali kita adalah kau berdendam lagi sampai sekarang. Tak, aku tak berdendam. Kau cakap kita tak yalah, maksudnya kita boleh viral dengan benda bodoh macam mana. Tapi apa yang kita, berlaku. we are not choosing that way. That way lah. Walaupun bad publicity is publicity. Tapi cuma kita nak, macam kau nak viral dengan benda yang baik. Aku dah cukup dah. Kau dah cukup kan. So aku faham. Okay, aku ada satu persoalan. Kita cakap macam, budak zaman sekarang teruk, budak zaman sekarang ni tak apa-apa, barai. Tapi Tapi kau tengok okay, aku ambil satu benda je. Kat komen TikTok yang dah ada gambar dengan anak, gambar dekat Pelangi bertunang, pakai tudung, kahwin apa semua, komen-komen dia orang pun lebih kurang hauk juga. Jadi sebenarnya adakah pembinaan manusia hauk ni dah dibina 20 tahun ke belakang lagi? Kau tahu jawapan dia apa? Maksudnya generasi tu dah lama ada. Cuma social media tak ada. Mungkin sebenarnya parents kita zaman dulu hauk juga, tarik juga perangai. Memang macam gampang juga. Tapi tak ada kamera, tak ada orang nak record. Yelah, zaman nak record pakai apa Kau nampak kebodohan sekarang muncul adalah kebodohan dari generasi kita sendiri. Bukan generasi budak-budak. Lepas generasi kita membodohkan diri sendiri dekat social media, generasi budak follow kebodohan tu. Betul. So dia jadi macam, kenapa aku suka sekolah? Kenapa aku pergi sekolah? Rogol. Asalnya orang dewasa-dewasa kita yang buat konten bodoh-bodoh macam tu. Betul. So asalnya sebenarnya aku rasa implikasinya datang daripada kita sebenarnya.
kalau kita tuduh kau ni budak-budak bodoh. Kau ni dulu. Kita ke yang keturunan kita atas? Keturunan atas kita tak terdedah dengan teknologi kan. Diorang lebih tak dapat nak berkomunikasi dengan orang Tapi luar. mesti diorang ada perangai-perangai macam ni juga kan. Tapi dalam circle diorang. Dalam circle diorang tak pamerkan. Dia tak pamerkan. Dan toksiknya generasi kita, sebab kita dah dibesarkan dengan sosial media macam MySpace. Sekolah rendah kita dah terdedah dengan MySpace dan Facebook kan. Facebook waktu kita form 1 dengan Dajan, aku tak tahu umur kau berapa masa tu. Bila umur apa? Aku MySpace aku waktu darjah 4. Kau mungkin darjah 5 kan kau main MySpace. Kau nak call power lah. Tak ada, aku darjah 3. Aku lagi darjah lama. 3 Tak, maksudnya aku bukan power. Aku tak main MySpace pun. Aku buka account, aku buat background face SpongeBob, dah aku tak main. Aku tak tahu MySpace. Aku pakai yang spray tu, glitter. Tahu? Welcome to my profile. Lepas tu lagu boleh buat lagu, boleh buat lagu. Lagu Green Day masa tu. Faham. kan. Tapi disebabkan kita ni dah ada, macam orang cakap, generasi pencetus pada sosial media kan. Dan toksiknya bermula daripada kita. So sebenarnya aku rasa kita yang membarahkan dulu kan. Macam akaun barang sejuk kan. Dia yang merosak Twitter punya circle. Masa tu dia muda. Biasalah golongan muda. Memang dia nak discover everything. Betul, macam kau tak duduk, kau duduk rumah je, kau tak bergaul, kau tengok kartun, kau tengok apa implikasi pada diri kau. Aku lambat matang jujur, aku lambat matang. Tapi gaji kau banyak kan, RM12,000. Yelah, just nak beritahu macam sekolah tu penting. Tadi kita kutuk orang-orang yang macam kita kata pemikiran teruk. Kita ambil side pemikiran-pemikiran yang macam bukan teknokrat, pemikiran yang genius. Pemikiran yang dia kata kritis. Siapa kau nak ambil? Tak, masa aku macam kita nak bincang untuk golongan macam ni. Akhirnya golongan yang bodoh benar, golongan yang kritis, golongan yang ideologis. Kau tahu apa yang buruk pasal diorang ni? Apa? Diorang suka mana rendah dengan golongan yang tak pandai, yang bawah diorang. Maksudnya golongan pandai. Mesti ada dalam circle kita ataupun korang-korang circle korang kan. Dia pandai tapi dia tak nak share dengan orang. Contoh, kalau kat sekolah, aku ambil daripada sudut sekolah dulu. Dia pandai. Kadang-kadang tu macam biasalah, benda basic. Orang tanya exam, senang tak? Susah tu. Pam, dia punya exam dia dapat 98A. Itu kat sekolah. Macam mana kalau dekat kerja, tempat kerja? Kat tempat kerja, dia nampak macam macam malas gila, macam taik gila. Tapi performance, bos semua suka kat dia. Kau dapat tak? Orang-orang yang bukan semualah. Orang yang kritis, orang yang power ni, sebenarnya diorang tak nak share ataupun diorang memang menyendiri dan diorang downgradekan orang-orang yang bodoh macam kita. Aku rasa tu lumrah kehidupan lah. Apa-apa sekalipun kau tunjuklah pada generasi. Aku rasa waktu zaman hantuah pun, mungkin hantuah tak nak share ilmu kekuatan dia kat orang bawah dia. Mungkin. Kalau kau tengah cakap pasal ilmu peperangan, tak semua orang nak share. Sebab aku rasa tu macam lumrah lah. Tapi point dia adalah dia tak cukup belajar maksudnya. Zaman dulu ada mamak. Masa aku kedai mamak. Kenapa kedai mamak? Tak, maksudnya aku nak cakap yang tua dulu malam-malam lepak mamak ke. Macam tu lah. Aduh, macam tu lah. Kedai mamak. Mamak tu adalah India, daripada negara India datang Malaysia, datang bukan Melayu. Masa aku kedai mamak, kedai akan warung lah. Aku nak tanya hantuah wujud waktu zaman British ke waktu zaman apa lah? Sebelum lagi kan. Lama kan. Bukannya sebab masa tu India tak migrate daripada sini, tak bergaul dengan orang Melayu lagi kan. Bongok tu dah lama lah. Daripada Kedah tua, zaman-zaman dulu Mahameru Wangsa. India migrate ke tanah Melayu. Diorang tapi bukan sebagai kau suka sejarah kan? Tapi bukan sebagai macam buruh apa, dia macam kerajaan jumpa kerajaan. Sebab masa tu kan banyak kerajaan-kerajaan. Tapi nak bagi tahu kat sini yang macam betul lah kau cakap, sama je. Aku tak habis cakap, sorry aku terlupa. Aku nak habiskan. Maksudnya orang yang tak nak share tu adalah orang tu dia tak cukup belajar lagi. Tak ada. Aku dah pernah jumpa dengan orang tu, dia dah cukup belajar. Dia belajar sama dengan aku. Tapi at the certain point, dia mendengar bisikan syaitan. Ya, betul. Dia kata macam, tak payah bro, kau ajar dia pun itu lah. Benak tu dibaca akulah. Sebab aku sama dengan dia. Dia memang pandai. Tapi ada kadang-kadang tu kita orang belajar sama. Cuma otak dia tu senang tangkap. Betul. Aku ni memang senang tangkap, tapi senang terlepas. Senang tangkap, senang terlepas. Dia senang tangkap, masuk otak. So kadang-kadang benda tu aku rasa macam dia ada satu tahap tu, dia kata macam dia akan bagi aku, kau buat je ni, buat ni. Tapi sebenarnya salah benda tu. So aku dapat rasakan macam, kau downgradekan aku lah sebenarnya. Itulah maksud aku. Sial lah. Orang yang pandai tu, dia tak, Ustaz Azhar Idrus cakap tak cukup ngaji lagi orang tu. Maksudnya sepatutnya lagi tinggi ilmu kau, lagi humble kau jadi. Dia tak humble, dia kedekut. Ya, sebab dia tak cukup ilmu dia lagi. Tak ada, dia kedekut. Dia dah maksudnya cukup dah aku rasa. Maksudnya dia tak cukup belajar lagi ilmu sampai di mana engkau kena share ilmu kau tu. Tak ada masalah. Orang share ilmu tu bukannya level-level dia power pun. At least
Kau share je lah orang yang memang benar. Yelah, macam maksudnya aku ni. dia bodoh kan. Dia bodoh daripada segi kehidupan dia. Macam kau bodoh dari segi belajar. Oh, tu maksud aku. dia bodoh daripada segi social skill. Social skill dia apa betul semua. Faham? Tak cukup ngaji lah Ustaz Zaidul kata. Tak cukup ngaji. Maksudnya tak cukup belajar lagi ilmu. Kalau dia dia tahu ilmu ni. Tapi mana ilmu adab dia? Mana ilmu lain dia? Maksudnya dia tak selari lah. Okay, aku power ilmu sains tapi tak follow up dengan ilmu lain macam tu lah. So faham. kiranya dua-dua bodoh lah. Dia bodoh tu, kau bodoh ni macam tu lah. Kau bodoh. Bodoh. Aku bukan photogenic memory Okay, bro. aku ada satu lagi unpopular opinion lah tentang sekolah ni. Ramai sekolah dan universiti. Ramai orang ramai orang cakap macam kita ambil yang pendapat yang viral tu lah. Dia kata tak payah pergi sekolah. Tak payah pergi universiti. Kau boleh belajar social skill kau dekat luar, berjumpa dengan orang. Bagi aku, sekolah dengan universiti, ilmu knowledge tu penting. Tapi bagi aku itu sebenarnya adalah side sahaja. Benda utama sekali kau masuk universiti, pengalaman benda utama kau masuk sekolah, kau belajar berkomunikasi dengan orang. Kau jumpa orang perangai macam ni, kau bergaduh dengan kawan kau rasa terberak dan seluar. Kau macam, kau tahu kehidupan 50% kehidupan kau, diri kau adalah dekat sekolah dan universiti. Bila kau keluar, sebab itulah kau tahu, oh dia ni perangai macam ni ada dulu kat universiti aku. Perangai dia ni macam ni ada dekat sekolah aku. So kau dah belajar corak kehidupan untuk kau menjadi manusia. Orang tak faham benda tu. Orang ingat pergi sekolah, okay belajar. Tak. Tapi sebenarnya kau belajar jadi manusia. Betul. Untuk kau tahu behavior dia ni macam ni. Contoh kalau macam aku, untuk orang-orang yang rasa macam kenapa, tadi kita cakap pasal sekolah, pasal universiti. Universiti, contoh, kita tahu sekarang universiti pun dah banyak buat event. Contoh kau terpilih jadi AJK. Simple je. Bila kau dah praktikkan dekat universiti, kau tahu mana nak cari kemah ke, networking kau nak cari food punya serving ke. Sebab kau dah belajar dekat universiti. Contoh kalau kau tak masuk universiti, tiba-tiba kau dapat task kat tempat kerja kau kena handle satu event kecil, small event. Kau kena cari kemah ke, tak ke pisang. Sebab kau tak ada pengalaman tu. So bagi aku, pengalaman menjadi manusia tu penting sangat-sangat dekat universiti. Maksudnya kau kena tipu assignment ke, assignment kau kena curi ke, benda tu akan terjadi dalam kehidupan kau bila kau masuk kerja nanti. Itu yang budak-budak sekarang tak faham. Betul. Dan influencer yang cakap sekolah tak penting tu, kau tahu tak, dia berkemungkinan besar sebabkan dia kaya, dia homeschool bro. Dia memang homeschool. Yang memang totally T20 punya gaya. Cikgu datang bilik, belajar ni. Tak pergi sekolah tak pergi cikgu datang rumah. So korang jangan samakan. Kalau ada, aku rasa mesti ada punya cakap betul juga, tak malas. Betul. Jangan. Maksud aku, kau berhenti berfikir setakat itu. Kalau macam kau dah habis sekolah, mungkin ada anak-anak kau, sebab aku yakin ada juga orang tua yang tengok kita punya podcast kan. Itu yang kita kena beritahu anak kita. Kita bukan macam influencer tu. Kau ada, okey lah, kau ada rupa, kau ada wang ringgit, tapi kau ada otak yang... Kata ada kita punya listeners kan, dia suka komen dengan ayat yang cantik dan tersusun kan. Oh, Afiq sampai aku macam berpersoalkan. Aku tanya dia, daripada mana kau belajar menulis ayat dengan tersusun, kemas dan deliver tu sampai lah. Macam kita baca pun kita macam betul. Aku tanyalah dia, belajar copywriting ataupun seorang guru. Dia cakap benda yang aku cakap. Dia belajar benda ni daripada university, event dan deal dengan orang, menjadikan dia orang yang sentiasa menulis. Kau bayangkan orang tu dia tak tulis short form, sangat kemas, penyampaian yang baik, kata-kata dia positif. So aku macam, terlahirnya orang macam tu adalah didikan daripada sekolah, didikan daripada guru lah. Kalau kau belajar semua benda tu kat rumah, kau nak kata, okay, orang cakap, sebab ada orang cakap, dulu aku pernah dengar orang cakap, sekolah ni macam bida'ah lah. Zaman dulu mana ada sekolah? Ya, ada orang cakap macam, itu. Mana ada sekolah zaman dulu? Kau tengok dulu, semua belajar ilmu agama je. Pergi belajar sana ilmu hadis, pergi belajar sana ilmu hadis. Kau merantau ke tak? Kita pergi sekolah sebab kita nak jumpa orang lain kan. Zaman dulu, daripada Mekah dia merantau ke Istanbul, ni ingat dekat. Dia jalan merantau, jumpa orang, berdakwah merantau. So dia belajar social skill, dia bercakap dengan orang. Dia belajar macam mana nak sampaikan ilmu dengan kata-kata. Dia menuntut dengan orang baru dia jumpa. Itulah belajar. Sama dengan sekolah, kita belajar dengan orang yang pandai, guru kan. Cuma kita dah ada platform yang mudah lah. So menuntut ilmu tu adalah sunnah lah. Dan dia boleh jadi satu jihad kalau kita betul-betul niat dengan Allah kan. Sebab betul, dia orang tak faham. Pergi zaman dulu sekolah tu dah ada. Sekolah tu ungkapan umum je. Macam kau cakap lah, okay, dia belajar berguru ni, tapi pada bersama dia pergi travel, jumpa orang. Kalau macam kau tak nak sekolah, kau duduk rumah, apa je kau dapat? Aku setuju dengan satu poin yang kau pernah tweet sebelum ni. Kau cakap kembalikan semula PT3 dan UPSR. Sebenarnya aku pun tak tahu apa signifikan dia. Sebab diorang kata nak jadikannya umpama universiti. Universiti kan adalah penilaian secara berterusan. Betul.
So penilaian secara berterusan tu macam okey, tapi aku tak rasa, kenapa aku rasa yang buruk? Sebab waktu zaman dulu-dulu kan, waktu final exam baru kita kita buka mata, study apa semua ni kan. Tak adalah kita nak setiap masa konsisten study. Itu penilaian secara berterusan kan. So budak-budak sekarang dia tak dapat rasa pengalaman study tu kan. So dia orang dah bila first week, second week, third week tu dia orang bodoh. Final exam dia orang macam alah malas lah, dah bodoh kan.